Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah, dari muka surat 45, dari ayat 265 dari surah Al-Baqarah. Jadi juzuk yang ketiga, muka surat 45. Nombor ayat 265. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل Ini kalau dipanggil An-Nabr, bila kita berhenti pada satu huruf yang ada dua, yang ada sabdu lah. Kita tekan sikit huruf tu, dia jadi seolah-olah berat. Fatal, fatal, daripada bukan fatal dua kali, dua lah, tak panjang lah. Fatal. Sekali lagi. Fa in lam yusibha wabilun fatal. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر
الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan setinggi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik, penguasa dan yang mentadbir sekalian alam. Dialah Allah Tuhan kita yang telah mengutuskan Rasulnya kepada kita, mewahyukan kepada baginda Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya dan menjaga Al-Quran dengan penjagaannya sehinggalah ke akhir zaman. Selawat dan salam atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yang paling agung, kerinduan kita yang di antara makhluk yang paling ulung, dan yang kita taati perintahnya, yang kita dengar dan kita ikut petunjuknya sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah ke atas baginda. Selawat dan salam juga atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita ialah nikmat harta yang kita dah bincang. Pada ayat yang semalam Allah Taala perintahkan kepada kita untuk infak fi sabilillah. Walaupun kita tahu sebesar-besar nikmat bukanlah harta benda, tapi dia adalah nikmat hidayah, iman dan Islam. Tapi ada sebahagian orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka harta. Banyak dengan sikit harta ni tidak menentukan infaknya seseorang. Sebab ada saja orang yang banyak tidak infak, dan ada saja orang yang tidak banyak harta, sedikit harta padanya tapi infak fi sabilillah. Kisah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, yang mana dia ada tetamu Nabi mari. Nabi tanya siapa nak ambil tetamu Nabi ni, jadi jawablah dia, aku ambil. Bawa balik rumah dia, bagi tahu kepada isteri dia, kata, abang nak jamu apa, kita pun tak ada apa ni. Nah, cukup makan pun ada rumah kita malam ni dia, esok pun boleh tentu lagi. Jadi kata suami dia, tak apalah, malam ni kalau macam tu tidurkan anak awak-awak. Lepas tu bila tetamu tu datang, kita ajak dia makan. Waktu dia nak makan tu, nanti abang pura-pura baiki pelita. Bila mati pelita, kita makan dalam gelap, kita pura-pura pula mulut kita bunyi macam kita makan. Nah, jadi mereka buat macam tu. Kenapa? Kerana keinginan mereka untuk menginfakkan harta pada jalan Allah. Jadi poin yang kita nak sebut di awal tadi, infak ni bukan semestinya dari orang kaya, tetapi dari hati yang Allah panggil hati yang kaya dan berkehendak kepada pahala dari Tuhannya. Bahkan sebaik-baik infak ialah di saat kamu sihat wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Di saat kamu sihat tubuh badan dan kamu pula ada harta, sayang kepada harta tersebut, dan kamu takut kepada kefakiran. Jadi harta tak banyak dah, ada cuma tu je. Kalau sedekah agak fakir. Jadi di saat tu kita dah lah sihat, boleh guna harta tu, kita pula ada sayang kepada harta tersebut, dia dah tak banyak tu, tiba-tiba kita tetap infak fi sabilillah dan kita tidak takut kepada kefakiran, itulah sedekah yang paling afdal. Jadi semoga Allah Ta'ala menjadikan hati kita hati yang kaya. Poket kaya tu nombor 2, hati yang kaya tu nombor 1. Sebab kalau hati kaya ni, dia bagi apa saja walaupun dia tak ada harta. Dekat kampung sebagai contoh, kita pergi jalan rumah orang kampung, dia suka memberi.
Tak kira lah. Kadang-kadang yang dia bagi tu kelapa tua sebiji, awak balik lah dia tu. Pasal apa? Hati dia kaya. Gula sekilo dia bagi, ambil lah. Padahal gula sekilo baru RM2.8, RM3 baru. Tapi kerana hatinya, hati yang suka memberi, bagi kelapa, bagi gula, bagi susu pekat. Tapi lah ni jagalah pasal susu pekat dah mahal. Nah, tapi tak apalah, maknanya apa? Sifat dia. Kadang-kadang itulah, tunggulah dia kata saya orang makcik dekat kampung tu, tok saudara. Kalau kita jalan rumah dia, mesti tak balik tangan kosong. Padahal dia orang kampung buat bendang, buat padi. Kayanya tak, rumah kayu, suami dah tak ada, meninggal. Duduk dengan anak lelaki seorang, anak pun buat tukang rumah macam ni. Tapi kalau pergi rumah dia tu, waktu dia sihat dulu lah, dia sakit dah, uzur benar dia. Waktu dia sihat tu, tak akan balik tangan kosong. Ada je. Kelapa tua pun dia bagi. Tunggu. Cari pakai. Kelapa tua kita kata tak ada, kita tak apa ni, kita tak santai beli kedah je dalam ni, orang tak belah dah kelapa ni. Dia kata tak apa, ambil lah awak balik. Kata ni, Masya Allah, orang yang hati dia walaupun tak kaya harta, tapi kaya dengan jiwa. Sebab tu Nabi SAW sebut ghina ni, yang kekayaan sebenar ialah kekayaan pada jiwa. Jadi hari ni kita nak sambung lagi ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan infak. Mudah-mudahan dia boleh membentuk jiwa kita yang suka menginfakkan harta dan tidak menjadikan hati kita terlalu terikat dengan kekayaan dunia sehingga kita takut untuk menginfakkan dia. Baik, ayat yang kita baca pada hari ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari redha Allah. Kalau semalam Allah bagi perbandingan, perumpamaan orang yang membatalkan infak mereka. Bila mereka infak kerana riak, infak sambil ikut perkataan yang menyakiti dan mengungkit-ungkit, dan infak orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka infak mereka terbatal, pahala mereka tak ada walaupun infak mereka banyak. Hari ini ayat dia ialah berkaitan dengan infaknya orang-orang yang beriman yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan keimanan, meneguhkan keimanan bahawa Allah akan memberikan pahala ganjaran kepada mereka, wa tathbitan. Kalimah kedua, infak ni pertama kerana cari redha Allah, ibtigha'a mardatillah, wa tathbitan min anfusihim ni untuk menguatkan keimanan kepada Allah. Jadi selain daripada mengharapkan keredaan oleh Allah, salah satu daripada fungsi sedekah ialah mengajar diri atau menambah keyakinan kepada janji-janji Allah. Ni bila kita nak bagi ni, pertama kita nak bagi ni, moga-moga Allah Ta'ala terima amal soleh kita, infak kita. Yang kedua, nak bina keyakinan bahawa Allah pasti mengganjari dengan pahala yang banyak, bahkan Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi wa tathbitan min anfusihim disebut dalam Quran ni menunjukkan bahawa salah satu daripada fungsi sedekah ialah menambahkan kekuatan iman yang ada di dalam hati, atau salah satu daripada sebab seorang itu bersedekah ialah keimanan yang teguh di dalam hati.
Disebut dalam tafsir, ayat ini sama dengan hadis berkaitan dengan puasa. Ingat tak hadis berkaitan dengan puasa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Kau tak ingat tak? Jauh benar kita tinggal puasa ni. Hadis Nabi tu famous. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, ganjaran dia apa? Diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas sebab puasa. Rupanya ayat infak Nabi Allah Ta'ala sebut sama. Ibtigha'a mardatillah, mencari redha Allah ni ialah mengharapkan pahala. Wa tathbitan min anfusihim, ialah meneguhkan keimanan. Jadi orang yang infak ni kerana yakin dengan janji Allah dan mengharapkan keredaan dan pahala dari Allah. Itu makna dia. Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil, adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat, lalu menghasilkan hasilnya 2 kali ganda. Kalaupun ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai-renyai pun cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah Allah senantiasa melihat apa yang kamu lakukan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbandingannya seperti satu kebun di tempat yang tinggi, kemudian datang hujan yang lebat, timpa kebun tersebut, berbuah 2 kali ganda. Kalaupun tidak hujan yang lebat, hujan renyai-renyai pun sudah cukup untuk menyiramnya. Ajaib ni, perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi ni ajaib. Okey. Pertama, harta kita tu digambarkan seperti kebun. Kebun yang berada di tempat yang tinggi. Apa maksud kebun yang berada di tempat yang tinggi? Kebun kalau datang hujan lebat, dia tak tenggelam banjir. Sebaliknya dialah yang paling banyak manfaat. Kalau kita kebun tu kita tanah rendah, ada juga kebun barangkali yang rosak. Kebun tu, kita ada kebun tak? Ada kan? Ada tak kebun? Oh, tak lah, tak ada kebun. Kebun bandar kita ada kebun bandar. Ni sebelah ni kita kebun bandar. Tinggi kebun kita, betul tak? Kebun ni kalau dia tinggi, hujan lebat secara mana, dia tetap akan mendapat manfaat sebab dia tak bimbang tenggelam air. Allah gambarkan bahawa harta yang infak kita ni, siapa yang bagi, asas harta tu tak akan binasa. Kamathali jannatin birabwah. Kenapa Allah Ta'ala sebut kebun tanah tinggi? Padahal kalau sebut kebun saja cukup dah. Ada hikmah. Al-makanul murtafi' al-mustawi minal ard. Kemudian daripada kebun tersebut, kebun yang tinggi tu, kata di Ibnu Abbas, jannatin birabwatin, biasanya kebun yang tinggi inilah yang mengalirkan sungai. Okey, jadi digambarkan kebun yang subur, tanah tinggi, bahkan dialah kebun yang mengalirkan sungai. Sebab bila infak dia pemurah, seperti sungai yang mengalir. Fa'atat ukulaha asabaha wabil. Tengah-tengah macam tu, tiba-tiba datang hujan yang lebat. Apa yang berlaku kepada sungai tersebut bila hujan lebat?
bertambah air dia. Air yang kecil tu tiba-tiba jadi kepala air. Allah Ta'ala bagi gambaran tu kita nak semua. Fa'atat ukulaha dhi'fain. Setelah daripada tu hasil kebun tersebut bertambah 2 kali ganda. Banyak. Fa'in lam yusibha wabilun fatal. Kalaupun tak turun hujan lebat, hujan renyai-renyai sahaja je cukup untuk menyuburkan kebun tersebut. Jadi Allah Ta'ala menggambarkan bahawa harta yang diinfakkan oleh orang Islam, kadzalika amalul mu'min la yaburu abada. Tamu amalan orang mukmin tidak akan binasa selama-lamanya. Bal yataqabbalahu Allah, bahkan Allah akan menerima amalan tersebut. Wa yukatsiruhu, Allah membanyakkan harta itu. Wa yunammihi, dan Allah menyuburkan dia. Harta jadi banyak, hasil jadi subur. Hasil jadi subur. Jadi makna harta kita bukan sekadar harta saja banyak, kita sendiri, anak-anak pinak kita, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu amilin bihasabihi, dan setiap orang beramal mengikut keadaan masing-masing. Kerana itu Allah tutup ayat ni dengan Allah Maha melihat apa yang kamu semua lakukan. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang infak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu lagi analogi. Quran ni banyak analogi. Analogi nak suruh kita faham. Contoh, ayawaddu ahadukum. Maksudnya, dan bandingkan ayawaddu ahadukum, adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai kebun dari pokok kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ia juga mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, sedang ia sudah tua dan mempunyai banyak anak cucu yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api, sehingga terbakarlah ia. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu berfikir dan mengambil iktibar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ni pula cerita ada lepas daripada tu kebun-kebun ni indah. Tiba-tiba bila dia tua, cucu pun dah ramai, kebun tersebut datang ribut, hancur, tak tinggal apa. Ini disebut sebagai mithalu dhiya'il hasanati bisayyi'at, perumpamaan kebaikan yang hilang disebabkan kemaksiatan yang dilakukan. Al-Imam Al-Bukhari dalam menafsirkan ayat ini dari Ibnu Abbas menceritakan, dan dari Ubaid bin Umair, bahawa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata pada satu hari kepada para sahabat Nabi, "Fi man tarawna hadhil ayata nazalat." Kamu rasa ayat ni, ayat ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun, ayat 266 ni, kamu rasa dia turun pada siapa? Sahabat pun kata, Allahu a'lam. Umar pun marah. Faqala qulu na'lam aw la na'lam. Umar kata,
kamu bagi tahulah, sama ada kamu tahu ke atau kamu tak tahu. Faqala Ibnu Abbas, dalam hatiku ada sesuatu wahai Amirul Mukminin. Jadi Umar kata, katakanlah wahai saudaraku, wahai anak saudaraku, dan janganlah kamu merendahkan dirimu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, darabtu mathalan duribat mathalan li'amal. Dia kata telah dilakukan perbandingan pada satu amalan. Faqala Umar, ayy amal? Amalan apa? Qala Ibnu Abbas, li rajulin ghaniyyin ya'malu bi ta'atillah, thumma ba'atha Allahu lahu syaitan fa'amila bil ma'asi hatta aghraqa a'maluh. Kata dia Ibnu Abbas, ini perumpamaan seorang lelaki yang kaya, beramal dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah hantar kepadanya syaitan, lalu dia beramal dengan kemaksiatan di akhir hayatnya sehingga merosakkan semua amalannya. Ni hadis ini cukup untuk menafsirkan ayat yang kita baca dan menjelaskan apa yang ada dari perumpamaan dengan terhadap satu amalan, di mana siapa yang melakukan amalan baik pada permulaannya, kemudian berubah hidupnya pada akhir hayatnya, lalu dia menukar kebaikan dengan keburukan, na'udzubillah, maka dia telah membatalkan amalan yang pertama dengan amalan yang kedua. Wahtaja ila syai'in minal awal fi adyaqil ahwal. Dan bila dia cari-cari amalan dia yang pertama, maka dia tidak menemuinya. Fahtaraqat, kerana dia telah terbakar hangus. Berkata dari riwayat yang lain, riwayat Ibnu Abi Hatim, Allah telah meletakkan satu perumpamaan, dan semua perumpamaan yang Allah bagi ini adalah baik. Adalah baik. Kata di Ibnu Abbas, bandingannya ialah, kita kata dia ni ada anak, ada cucu banyak kan, sampai akhir umur datang taufan sehingga terbakar kebun. Tidak ada sesuatu pun yang boleh tinggal daripada kebun dia. Walam yakun indahu naslu khairun, dan tidak ada keturunan yang baik yang boleh mengembalikan kepadanya kebunnya. Maka kata dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, inilah perumpamaan orang kafir pada hari kiamat, yang mana semua kebaikan yang dia lakukan itu binasa, dan tidak ada seorang pun yang boleh menumbuhkan kembali kebunnya kerana telah dibinasakan oleh Allah disebabkan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan ini juga boleh terbatal sekiranya orang itu melakukan kemaksiatan yang membatalkan amalan. Allahul musta'an. Yang ni hilang terus lah ni. Perumpamaan orang kafir, hilang tu infak mereka. Infaklah banyak mana, orang tu guna manfaat banyak sampai hari akhirat. Dia tengok-tengok infak dia selama ni atas dunia tu tak ada apa pun di sisi dia. Yang ni yang kita paling bimbang. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita ni
Kalau nak kaya, biarlah kaya di akhir usia. Sebab hadis ni, ayat kita baca ni menggambarkan orang kaya di usia muda tiba-tiba tergelincir di usia tua, sehingga amalan dia sewaktu muda batal. Terutamanya mereka yang terlibat dengan kekufuran lah. Oleh kerana itu, kita ni paling baik kalau ikut hadis dari doa Nabi, Nabi doa sebagaimana riwayat Imam Al-Hakim, Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqidai umuri. Ya Allah, jadikanlah rezekimu yang paling luas kepadaku berada pada akhir hayatku atau pada usia tuaku dan akhir umurku. Apa? Wallahu alam. Nabi doa macam tu. Riwayat Imam Al-Hakim. Saya pun lama dah duduk baca hadis ni. Sampai kita pun kata zaman-zaman dululah, takut kita kalau orang ni kaya di usia muda. Pasal apa? Sebab kita dulu susah, membesar. Jadi adik-beradik kita ada dua generasi. Generasi awal ni adik-beradik 8. 5 yang terawal tu zaman mak ayah susah. 3 hak bawah ni zaman mak ayah senang dah sikit. Jadi bila kita tengok hak 5 atas ni, hak adik-beradik masa mak ayah susah ni, dia punya tough dia tu, dia punya ketahanan hidup tu, dalam kesusahan tu sampai ke besar ni, kita rasa kita dah usaha kita nak cari rezeki, nak cari berapa. Pasal zaman dulu kita susah. Banding dengan hak 3 hak bawah ni, tidaklah kata tak kita, tapi nak banding hak atas, zaman hidup zaman senang ni tak serupa dengan hidup zaman susah. Jadi saya dah fikir batu dulu, ya Allah, aku pun kalau boleh tak naklah anak-anak ni celak-celak mata hidup senang je, biar ni jadi susah macam kita juga. Kita dah mikir lagu tu lah. Jadi duk fikir boleh jadi hadis ni nak kita ni senang di usia tua, ada kebaikan dari sudut tu. Saya kata lah masa tu lah. Tapi bila baca ayat ni, kita juga bimbang apa? Kekayaan di usia muda, infak punya banyak sampai tergelincir di usia tua. Baiklah kita ni hidup nakal zaman muda, taubat zaman tua. Nah, berbanding dengan hak pertama tadi, hak paling baik masa tua pun elok, masa muda pun lagi elok. Tu lagi baguslah. Cuma kita tak tahu. Dalam hadis Nabi ni, Nabi doa macam tu. Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sinni wa inqidai umri. Ya Allah, jadikanlah rezekimu yang paling luas kepadaku di akhir pada waktu usia tuaku, inda kibari sinni wa inqidai umri, dan di waktu umurku nak berakhir. Boleh jadi juga kalau kita ni zaman muda, walaupun tak banyak, kita kederat kuat lagi nak cari rezeki yang tak banyak tu. Tapi bila dah usia tua ni, tak ada dalam kederat kita. Cuma banding kederat dengan rezeki ni, kadang-kadang waktu kederat banyak, rezeki kecil. Waktu kederat tak ada, tiba-tiba rezeki banyak pula. Wallahu ta'ala alam. Allah ni dia bagi, pandai cara dia bagi. Kali ikut kita gak celak-celak mata tu nak kaya dah. Ada seorang yang ikut kelas saya, dia kata dia pun stres kadang-kadang pasal ayah dia duk ulang-ulang. Dia kata dia orang sedap lah, lahir-lahir dah jadi anak orang kaya. Dia kata dia pun stres. Dia kata pasal apa ayah dia kata tu.
Jadi ada orang sebahagiannya, tapi dia pun dia ceritalah kekayaan tu yang menyebabkan fitnah tu, sehingga jadi tak minat, sebahagian adik-beradik tak minat pada agama. Jadi dia pula hak duk mengajinya. Saya kata harta ni memang fitnah. Jadi semoga Allah Ta'ala, sebagaimana Nabi doa, kita doa lagu tu, ya Allah jadikanlah seluah-luah pintu rezekimu pada kami ni di akhir hayat kami, pada kami dah tua. Mungkin satu perkara lagi ialah kerana bila kita tua dalam kaya, tahu kaya dalam tua, kita ni matang dah untuk menguruskan harta. Kalau orang kaya di usia muda, Allah, dia buat apa? Nah, benda hak tak apa-apa dia buat. Tukar sport rim, lepas tukar, duduk 3 bulan tukar balik. Lepas cak kereta pula tukar 2-3 layer. Akan lagi mana tak tahu. Ada setengah tu pergi duduk berjoli sana, berjoli sini. Kekayaan di usia muda tu orang guna untuk berfoya-foya bahasa kita. Tapi kekayaan di usia tua ni kita mikir untuk akhirat kita dah. Jadi ada dah waktu tu kesempatan untuk kita guna harta untuk akhirat. Kenapa? Kalau kita kaya zaman muda, rasa tak infak, tak jatuh ke infak tu. Jatuh duk mana? Berfoya-foya. Beli handbag baru, lepas tukar-tukar, lepas tukar-tukar. Benar tak? Pergi melancong sana sini, pergi. Orang nak minta fakir payah. Tapi bila kita dah tua ni, kita tak mikir dah bab harta tu. Ya. Orang tak nak beli beg, pada beg ni jelah, nak pergi mana lagi. Betul tak? Nak pergi jalan-jalan, Allah sakit lutut dah lah, tak boleh nak pergi dah lah. Harta banyak ni, apa jadi kita buat? Kita infak. Rupa-rupanya itulah kebaikan yang akan berlaku. Kita akan sampai akhirat, nasib baiklah aku kaya tua. Kalau kaya muda berkali tak sampai sini harta akhirat ni. Boleh jadi. Jadi itu antara hikmat doa Nabi. Kita ni merukai hikmat saja, tapi asalnya ialah dalam riwayat Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda berdoa, Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni wa inqida'i umri. Jadi kita doa lagu tu, bukan tak nak kaya di usia muda. Kita ni nak tu kaya tu, doa tak bagi lagi. Rupanya Allah tahu boleh jadi. Kalau dia bagi sekarang, berfoya-foya lah jawab dia. Boleh jadi dia bagi di akhir hayat, maka kita pun infak. Pasal kita tahu nak bawa ke mana harta kita ni. Jadi kita belanjakan pada jalan Allah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat yang seterusnya, ayat 267. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infaklah dari perkara yang baik yang kami rezekikan kepada kamu. Infaklah, belanjakanlah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Wal muradu bis sadaqati bihi as-sadaqah, kewajipan sedekah dalam ayat ni, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, infak dengan harta yang Allah bagi dan infak dengan hasil bumi yang direzekikan oleh Allah kepada kita. Jadi sebab tu zakat ni ada zakat harta, ada zakat pertanian, ada zakat ternakan yang Allah bagi secara direct. Jadi yang dapat hasil daripada bumi tu, dia bayar apa kepada Allah? Tak ada. Dia cucuk satu benih, satu batang kayu, lepas tu tumbuh dapat hasil. Siapa yang bagi? Allah. Jadi Allah kata, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Lalu Allah Ta'ala kata, wala tayammamul khabith, jangan cari yang tak elok, yang buruk.
daripada harta itu untuk kamu dermakan atau jadikan dia zakat, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi, dan kamu pun sebenarnya tidak akan ambil perkara tersebut kecuali dalam keadaan mata tertutup. Berarti kalau benda tu duduk kat kita, kita pun tak guna, kita pun tak pakai, kita pun tak nak. Tiba-tiba hak tak nak tu lah kita pergi infak kepada orang. Jadi Allah Ta'ala kata kalau nak infak, infaklah dari harta yang baik, yang mana kamu sendiri pun nak benda tersebut. Bukanlah perkara yang bagi, kalau kamu bagi kepada kamu, antughmidu fi, kamu pun pejam mata. Zaman kita buat misi bantuan banjir, oh banyaklah orang hantar baju. Tapi masalah dia hantar baju hak dia tak nak pakai dan dah rosak. Satu kerja pula kita nak kena sorting hak mana baik, hak mana boleh pakai, mana tak boleh pakai. Dia jadi tempat pelupusan baju-baju lama masa kita buat misi banjir dulu. Akhir sekali sampai kat sana orang pun tak pakai-pakai. Sial, pasal apa bagi hak tak boleh nak pakai. Kalau hak first mula-mula banyak tu, time tak ada tu dia mau pakai lah, tapi dah banyak dia buang. Saya waktu misi 2014 tu banjir di Kelantan, kita buat daripada Masjid Mustaqim. Gitu, bawa lori 3 tan dengan beberapa helak bawa misi bantuan. Oh masa tu memang dahsyat. Orang perempuan baju kurung pun dia sauk dia pakai. Orang perempuan orang lelaki. Orang lelaki, perempuan tu memang pakaian dia dah. Orang lelaki ni tak ada habis baju tenggelam. No. Oh, baju kurung pun dia pakai. Tanya budak-budak ni mari guna. Adalah salah seorang sukarelawan kita duk bergurau. Ni adik ni kenapa ni bogel ni tak pakai baju? Biasa kita tegur budak, jawab mak dia, baju tenggelam air belakang. Allah mak salah tanyalah pula. Masa mula-mula, lepas pada tu ramai pakai infak. Last sekali kita pun tengok kena letak syarat, bagilah baju yang elok. Kalau baju yang tak elok tu tak payahlah. Kita pun tak pakai, nak bagi orang kita tak pakai. Jadi apa status infak macam ni? Jawapan dia tak ada. Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna bihi. Mutunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan kamu cari hak buruk yang mana kamu sendiri pun pejam mata benda tu. Infaklah benda yang cantik, yang elok. Siapa seperti kita bagi kepada sang raja. Zaman dulu bila kita bagi ke raja, kita bagi hak paling cantik, paling elok. Betul tak? Jadi bila kita infak, kita kena tahu bahawa infak ni kita bukan bagi kepada orang tu. Penerima tu bukan. Kita bagi kepada Allah. Allah yang akan terima. Cuma dia yang akan guna. Boleh faham? Dia yang guna. Tapi infak ni bukan untuk dia. Infak tu kerana Allah. Dia nak guna. Dia nak guna. Kita pun bagi. Biar kita tahu dia susah, kita bagi. Tapi bukan kita mengharapkan dia yang akan membalas kebaikan kita. Kita ke atas tu. Jadi sebab tu bila kita infak yang baik, Allah akan menilai dengan kebaikan. Kalau kita bagi yang tak baik, maka Allah juga yang akan menilai keburukan. Jadi Allah Ta'ala kata dalam hadis Nabi SAW sebut, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan dia tidak menerima melainkan yang baik. Baik. Kemudian dalam ayat ni juga menunjukkan bahawa infak yang diterima ialah infak dari rezeki yang halal. Kerana rezeki yang haram itu tidaklah dinamakan sesuatu yang baik. Wala tayammamul khabith.
Cari-cari kita bagi tu hak kita tak boleh makan. Contoh apa? Kalau kita dalam akaun bank kita keluar duit apa? Duit hak kita tak boleh makan. Bukan duit lebih, duit apa? Duit riba. Duit riba kan. Kita tak tu pelaburan atau gapo semua tak patut syariah. Adalah ada masuk tiap-tiap bulan dia kata kita pun duk fikir nak guna tak boleh. Haram. Tak apalah, carilah pusat-pusat mana kita pun ambil bagi kat dia. Jangan mengharapkan pahala daripada infak tu kerana harta tu tak. Pasal apa? Harta tu kita sendiri pun tak boleh makan. Orang lain makan tu itu di pulang dia lah kita bagi. Cuma kita mengharapkan pahala pada apa? Pada tak makan harta haram. Bukan pada infak tu. Boleh faham? Ada dua isu sekarang ni. Ni duit riba. Kita dalam bank kita boleh makan tak boleh makan? Tak boleh makan. Kita pun ambil duit ni pergi bagi kepada orang yang memerlukan. Pada dia boleh kan pasal dia dapat secara sedekah. Kita dapat secara yang tidak syar'i. Dia dapat secara syar'i, dia boleh pakai, kita tak boleh pakai. Sekarang ni bila kita bagi tu, kita mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala dari infak tersebut ke mengharapkan pahala dari berlepas diri dari harta yang haram? Di situ kita niat, ya Allah, aku bagi ni, semoga Allah bagilah pahala atas sikap aku tak nak makan duit haram. Dia tak boleh kata, ya Allah, terimalah sedekahku ini. Tak ada kata gitu. Pasal apa? Sedekah tu bukan harta yang halal. Dia sendiri tak boleh makan. Kalau dia makan jadi dosa. Jadi dia dapat pahala pada sifatnya berlepas diri dari harta yang haram. Dia kata, ya Allah, semoga dengan dia panggil, dengan berlepasnya diri aku meninggalkan perkara yang haram ni, Allah bagi pahala. Jadi kalau banyak pun dia kata kena betul, ya Allah, aku ni banyak ni, hak tak betul ni, aku nak bagi. Semoga Allah Ta'ala bagi pahala kerana meninggalkan yang haram. Kerana apa? Infak dari harta yang haram tidak diterima oleh Allah. Dari sudut pahalanya bukan kerana infak tu, kerana kita yang tak nak, kita berlepas diri daripada yang haram. Baik. Sama lah juga kalau tiba-tiba orang tu dapat duit rasuah, duit judi, duit loteri, duit curi, tiba-tiba dia jadi pemurah, dia bagi. Tapi dia duk makan juga harta tu. Hak benda ni tidak ada pahala padanya. Kerana Allah Ta'ala kata dalam ayat Quran, wala tayammamul khabitha minhu, jangan kamu bagi harta yang buruk. Termasuklah yang buruk ialah harta yang haram. Baik, sambungan lagi. Illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Pada ayat di mana ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sebut macam ni, bukanlah Allah yang nak kepada harta kita, kerana Allah dah Maha Kaya. Tetapi pujilah Allah pada perintahnya, kerana apabila seorang itu infak harta, Allah yang Maha Kaya akan menambahkan kekayaannya, dan Allah Azza wa Jalla akan menerima ataupun membiarkan, menyuburkan harta yang diberikan pada jalan Allah untuk dia dapat, untuk dia kutip balik dan ambil balik di akhirat nanti dengan pahala dan sifat harta yang berganda. Sebab tu akhirnya kita puji Allah, wa ya'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya. Kalau kamu tak bagi pun Allah Maha Kaya. Si fakir tu dia tak kaya dengan infak kamu. Kalau kamu tak bagi pun Allah boleh je kayakan dia. Nah, orang miskin tu bila dia jadi kaya bukan dengan sebab infak kita.
kita bagi dia. Jangan pula ngokek. Mu dulu susah, aku awak bagi jadi kaya. Jangan. Habis pahala tu. Baik kita kata, alhamdulillah, kamu dah kaya ni, ingatlah Allah, jangan lupa infaklah juga harta tu kepada orang lain. Gitu tak apa. Ni dak. Pasal apa? Infak kita tidak mengkayakan seseorang. Sebaliknya Allah yang Maha memberi rezeki. Bahkan kalau Allah nak ambil sekelip mata je, hak kaya boleh jadi miskin, hak miskin boleh jadi kaya. Ya. Ada seorang nego nasi lah ni, banyak jadi nasi dia. Dia kata dulu segi dia cikgu, dia kata kalau tahu nego ni lama dah kita nego jadi kaya ustaz. Dia kata, saya kata kalau dia Tuhan tulis, kalau zaman dulu buka tak kaya apa lagu ni. Nah, Tuhan tulis banyak tu lah rezeki kita. Jadi kita tidak kaya dengan sebab infak orang, atau infak kita tidak mengkayakan seseorang. Sebaliknya rezeki dan kekayaan ini semuanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru jangan mengungkit-ungkit pemberian kita, kerana kita mengharapkan kekayaan dan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Kita sambung besok hari Rabu ni. Hari Khamis kita cuti kan. Hari Khamis cuti Maulid Rasul. Di masjid pun ada kuliah subuh. Ada. Tapi kita cutilah hari Khamis nanti, lusa kita cuti. Kebetulan saya pun ada orang jemput kuliah pasal cuti. Jadi saya pun kata tak apalah. Ajak-ajaknya malas tu, tapi dia harap sangat, tak apalah kita kata. InsyaAllah kita hari esok ada kelas, hari Khamis kita cuti dan kita sambung hari Isnin insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Yang mana satu? Nanti balik boleh cakap. Yang ini ya? Nah. Riwayat Al-Hakim ni ya? Nampak?